Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ju dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 1 akan membentangkan soalan 7, iaitu sesungguhnya aspek sebab musabab merupakan sesuatu yang asas kepada semua disiplin ilmu termasuk sejarah. Cuma yang berbeza subjek atau perkara yang dikaji serta cara dan gaya penjelasan tentang sebab musabab itu juga berbeza antara disiplin yang berlainan. Kasim Ahmad bab 3 penyebaban iaitu penelitian terhadap Karl dalam Badriah Haji Saleh dan Tan Liok I 1996 alam pensejarah dari pelbagai perspektif halaman 51 hingga 52. Soalan kami ialah bincangkan tentang konsep sebab musabab dalam disiplin sejarah. Yang pertama, pengenalan. Kemajuan dan kemerosotan sesebuah masyarakat pada suatu zaman atau tempoh masa tertentu secara umumnya berlaku secara langsung dan mengandungi perkara-perkara dan asbab yang mempengaruhinya. Bahkan terdapat juga suatu peraturan yang ditentukan Allah di sebalik segala peristiwa yang telah berlaku tersebut. Oleh hal yang demikian, Allah telah menciptakan sebab-sebab itu seimbang dengan musababnya yang secara tidak langsung menjadi asas kepada terjadinya sesuatu. Plato pula turut mengatakan bahawa segala sesuatu yang terjadi dan berubah mestilah ada sebabnya, kerana tak ada yang di dunia ini yang terjadi tanpa sebab. Suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa sebab musabab menjadi suatu usul atau perkara penting dalam pensejarahan dunia melalui penelitian dan kajian yang dilakukan oleh para tokoh sejarah. Seterusnya, tafsiran sejarah tentang penyebaban sebab musabab. Antara masalah besar dalam pentafsiran sejarah yang sekian lama telah menimbulkan kontroversi adalah tentang penyebaban, iaitu tentang sebab musabab berlakunya sesuatu kejadian tertentu. Dalam sejarah, masalah penyebaban timbul melalui usaha untuk menjelaskan lagi perjalanan sejarah secara kritis. Dengan kata lain, penjelasan sejarah melibatkan kajian tentang sebab musabab atau punca terjadinya sesuatu peristiwa itu. Maka itu sejarah tidak setakat penceritaan secara naratif, bahkan juga penjelasan dan analisis tentang sebabnya. Seterusnya adalah konsep sebab dan musabab. Maksud sebab dari sudut bahasa adalah ibarat kepada sesuatu yang memungkinkan dengannya menyampaikan kepada maksud yang tertentu. Dari sudut bahasa Arab pula, ianya bermaksud tali dan jalan. Dan maksud kedua adalah menyampaikan maksud tertentu. Seterusnya, musabab bermaksud hukum yang lahir disebabkan kewujudan sebab tertentu. Dari istilah usul fiqh, setiap sifat yang zahir dan tepat, iaitu mudabid yang mana Dail Zaim menunjukkan bahawa sebab tersebut sebagai petunjuk kepada hukum syarak. Jadi sebab dan musabab ni saling berkait antara satu sama lain. Next, memang tidak selalunya penjelasan sejarah melibatkan kajian sebab musabab, walaupun kajian sebab musabab dapat menjelaskan sejarah. Jadi seperti kata William H. Dreher, ada kalanya kita tidak bertanya mengapa, iaitu sebabnya berlaku sesuatu, tetapi kita akan bertanya bagaimana sesuatu kejadian itu berlaku. Oleh itu, pelbagai perspektif masyarakat ataupun manusia dan menyebabkan timbul konsep sebab dan musabab. Tokoh seterusnya ialah Jean-Paul Sartre. Terdapat teori sejarah menurut Jean-Paul Sartre bahawa kewujudan sesuatu benda atau peristiwa itu tidak mempunyai sebab atau alasan atau keperluan. Teori ini dikatakan demikian kerana hubungan antara sebab dan akibat dianggap tidak jelas. Maksudnya di sini beliau berpendapat suatu peristiwa tidak mempunyai sebab-sebab tertentu untuk berlaku kerana ianya boleh berlaku secara spontan tanpa sebab yang jelas. Menurut tokoh seterusnya pula iaitu Geoffrey Barraclough, beliau menyarankan agar sejarawan seharusnya tidak lagi menekankan masalah sebab musabab, sebaliknya menumpukan sahaja kepada akibatnya. Ianya adalah hal ini kerana penyebaban atau sebab musabab adalah milik sejarah, yang mana ianya adalah tersembunyi dalam diri manusia. Hanya Tuhan saja yang mengetahui. Sedangkan akibat adalah natijahnya adalah milik manusia kini berdasarkan yang disaksikan oleh manusia kini. E. H. Char juga memberikan pendapat beliau tentang konsep sebab musabab.
Menurut beliau, sejarah itu dilihat melalui sebab musabab, yang mana ianya dapat dijelaskan melalui sesuatu peristiwa. Contohnya dapat dilihat dalam peristiwa Revolusi Rusia 1917. Cara melihat sebab musabab revolusi tersebut dengan menimbangkan kegagalan kerajaan Tsar menyelesaikan masalah pertanian. Dengan itu, sebab berlakunya sesuatu akan lebih jelas berdasarkan bukti atau kejadian yang benar-benar berlaku pada ketika itu. Seterusnya, usul fiqh juga mempunyai konsepnya, yaitu sebab dan musabab. Ini merupakan hukum yang diputuskan oleh Allah berdasarkan kepada kewujudan hubungan antara dua perkara, yaitu yang telah ditentukan oleh Allah yang ada hubungan dengan mukallaf. Sebagai contohnya, hubungan antara hukum pewarisan dengan kematian seseorang. Dalam perkara ini, kematian seseorang itu menjadi sebab kepada pewarisan harta kepada mereka yang berkenaan. Pada umumnya, terdapat dua aliran besar tentang masalah penyebaban dalam sejarah, yaitu aliran sekuler dengan aliran teologi. Ciri yang utama ialah konflik pertentangan pendapat tentang hierarki sebab musabab. Dalam bentuknya yang ekstrim, terdapat kecenderungan untuk menunjukkan faktor tertentu sahaja sebagai faktornya yang asasi dan terpenting. Tanpa syarat mutlak tertentu, tidaklah akan terjadi perkara-perkara lain. Dari segi unsur-unsurnya, penyebaban yang bercorak sekuler ini menjelaskan sebab-sebab yang dikaitkan dengan alam tabi'i, terutamanya dengan manusia. Dalam hubungannya dengan alam tabi'i, menurut perspektif antropologi, agama primitif dikatakan bermula dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang melihat gejala alam sebagai penentu baik buruk nasib manusia. Sebagai agama alam, ia cuba mencari keterangan dan penjelasan tentang sesuatu perkara itu pada gejala-gejala alam tabi'i. Jadi, walaupun pada dasarnya ia merupakan agama atau kepercayaan dan bukannya sekuler, namun cara penjelasannya itu menonjolkan watak sekuler. Ciri yang sama juga dapat dibandingkan dengan kepercayaan kepada sistem geometri, terutamanya geometri China yang dikenali sebagai Feng Shui. Menurut kepercayaan tradisi ini, hidup manusia akan berada di dalam kesenangan dan kekayaan jika sentiasa dalam keadaan harmoni atau seirama dengan alam dan persekitaran. Sebarang sikap atau tindakan yang bertentangan dengan sifat dan peraliran dan perjalanan alam sekitar itu akan membawa kepada kesusahan dan kesengsaraan pada manusia. Pendeknya, penjelasan tradisi China tentang sebab musabab berlakunya sesuatu pada diri manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan peraturan alam tabi'i dan persekitaran. Pada zaman moden, tokoh terkenal yang menekankan kepentingan alam sebagai faktor penyebab dalam sejarah ialah Montesquieu. Baginya, alam atau persekitaran menentukan kehidupan manusia. Di samping aliran sekuler, sebenarnya sejak awal sejarah manusia lagi terdapat aliran teologi yang kebetulannya pula berkembang di dunia timur. Tetapi jika ciri utama aliran sekuler ialah konflik yang berterusan tentang sebab-sebabnya yang utama atau sebenar, sebaliknya ciri asasi aliran teologi ialah kepastian tentang sebabnya yang sebenar, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang merupakan sebab utama dan pertama, kemudian baru terdapat sebab-sebab sampingan yang lain. Sebenarnya, sebab-sebab yang ditonjolkan oleh aliran sekuler yang menimbulkan konflik itu tidaklah ditolak oleh aliran teologi. Namun, semuanya itu hanya merupakan sebab-sebab sampingan sedang menjadi. Sebab utamanya ialah Tuhan. Golongan sekuler membatasi diri mereka pada sebab-sebab alam dan manusia, seraya berfikiran bahwa hal-hal itu sahajalah yang merupakan penyebab-penyebab yang sebenarnya dan perubahan apapun yang terjadi di dunia ini. Tetapi, bagi golongan agama, segala sesuatu dunia ini diciptakan oleh Tuhan, maka ia sendirilah yang merupakan penyebab utama dan akhir
bagi setiap kejadian di dunia ini. Pendeknya, penjelasan sejarah menurut aliran teologi adalah bersifat absolut, sedangkan menurut aliran sekuler adalah bersifat relatif. Secara kesimpulannya, penyebaban atau sebab musabab adalah milik sejarah, sedangkan akibat atau natijahnya adalah milik manusia masa kini. Penyebaban atau motif adalah tersembunyi dalam diri manusia yang mana hanya Tuhan yang mengetahuinya. Sedangkan kesan atau natijahnya akan dapat disaksikan oleh manusia sampai kini. Yang dipertikaikan selama ini hanyalah kepada jenis sebab musababnya atau sebab yang lebih penting dan utama, yaitu dalam bentuk hierarkinya. Dari situlah lahirnya berbagai-bagai bentuk aliran fahaman dalam kalangan sejarawan yang melahirkan berbagai-bagai bentuk tafsiran pula tentang sejarah, umumnya tafsiran sekuler dan tafsiran teologi.